Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Alif yang saya hormati, staf-staf pimpinan dari Pakatan Harapan, kepada semua rakan-rakan yang hadir pada malam ini, salam sejahtera, salam pakatan. Terutamanya sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi dan juga jawatan kuasa JKKR kerana membenarkan kita mengguna dataran ini. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, kita sudah masuk pilihan raya dan ini adalah musim untuk kita berkempen. Dan hari ini saya berasa sangat gembira dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadirin sekalian, pagi ini kita pergi penambaan calon. Tanjung Malim tiba-tiba jadi meriah. 6 penjuru. 6 penjuru, saya pun tak tahulah. Saya sendiri pun tak ingat semua 6 nama itu. Saya hanya ingat Canglikang saja. Hadirin sekalian, kali ini pilihan raya kali ini kita jangan macam pilihan raya dulu-dulu. Pilihan raya kali ini bukan lagi pasal parti politik, bukan lagi pasal calon. Kali ini pilihan raya kali ini adalah mengenai kita diri sendiri. Mengenai kamu, mengenai saya, mengenai rakyat. Hadirin sekalian, kali ini kita jangan fikir tentang parti lah. Sama ada MCA kalah ke, PH menang ke, itu kita jangan kisah. Itu tak apa. Yang penting kita nak pilih siapa. Yang penting kita nak pilih kerajaan macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kali ini pilihan raya kita kena pilih kerajaan ataupun orang yang boleh menjaga rakyat jelata, yang boleh menjaga kita, yang boleh menjaga anak-anak kita. Sebab setiap kali pilihan raya kita pergi undi, kita akan tentukan hala tuju negara kita untuk 5 tahun. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kali ini bila 19 hari bulan kita pergi undi, dia akan tentukan hala tuju negara dan juga nasib kita. Saya nak tanya, kalau kita pilih orang yang sama kerajaan dulu, PNBN, adakah apa yang kita nak itu dapat dicapai? Saya bagi contoh. Di Wagah Felda memang ada banyak masalah. Banyak masalah. Generasi kedua Felda ada 12 tuntutan. Saya akan mengulas itu dalam sidang media bersama dengan Ustaz Syahid pada hari Isnin. Hari ini saya tak sentuh tu. Tetapi ada 12 tuntutan, maksudnya ada banyak masalah yang kita nak selesaikan. Saya nak tanya hadirin sekalian, kalau kita pilih orang yang sudah memerintah kita lebih daripada 60 tahun, kita punya dasar, dia punya dasar akan sama atau tidak? Kita punya hasrat dapat dicapai atau tidak? Mesti tidak, sebab itu adalah dasar mereka. Dan dasar itu sudah mereka laksanakan lebih daripada 60 tahun. Bagaimana kita nak gambarkan kita beri undi kepada orang yang lama tapi dapat dasar yang baru? Tak masuk akal. Yang kedua, hadirin sekalian, kita pilih kerajaan, kita kena fikir sama ada orang ini ataupun parti ini dia boleh menyelesaikan masalah kita ke tidak. Kita pilih kerajaan dulu. Kalau kita pilih kerajaan dulu, kita punya masalah harga minyak masak naik mendadak, dia boleh selesaikan ke tidak? Kita pilih kerajaan dulu. Kita punya harga ayam naik mendadak, dia boleh selesaikan ke tidak? Kita pilih kerajaan dulu. Kita punya telur pun tak ada, dia boleh selesaikan ke tidak? Tak boleh. Sebab mereka lah yang kerajaan untuk 3-4 tahun yang lalu. Dan mereka lah kerajaan untuk 60 tahun yang lalu. Hadirin sekalian, kalau kita nak dasar baru, kalau kita nak orang yang dapat menjaga kebajikan kita, kalau kita nak
orang yang dapat fikir dasar yang boleh membawa manfaat kepada rakyat, kita harus pilih kita harus pilih kerajaan yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh fikir macam itu, saya yakin pada 19 hari bulan kita akan membuat satu pilihan yang pandai dan cerdik. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pertama. Kali ini pilihan raya adalah mengenai kita. Dia bukan mengenai parti. Yang kedua, saya nak sebut hadirin sekalian, pilihan raya kali ini kita mesti hantar mesej yang jelas. Kita hantar mesej jelas untuk tolak perasuah. Kenapa kita perlu tolak perasuah? Nanti saya bagi contoh. Hadirin sekalian, rasuah itu adalah satu barah negara kita. Satu barah penyakit kronik dan yang akan menjejas, memudaratkan prestasi negara kita. Saya bagi contoh. Tadi kawan-kawan kita sebut, kenapa Barisan Nasional dan Perikatan Nasional nak pilih sekarang untuk pilihan raya, untuk adakan pilihan raya. Kenapa? Tak ada sebab yang lain. Dia cuma ada satu sebab. Sebab Presiden UMNO itu dia nak selamatkan diri daripada kes mahkamah. Sebab kes mahkamah dia akan jalan dalam bulan November ini pada mulanya. Sekarang sebab pilihan raya tunda. Hadirin sekalian, sebab nafsu serakah seorang dua pemimpin, mereka yang atas sana, kita terpaksa menanggung risiko. Kita terpaksa menanggung risiko, mungkin hujan petir, mungkin banjir. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan keadaan macam ini, dia tidak pedulikan rakyat. Sebab dia takut, dia bimbang dengan kes rasuah dia. Dan ini sebab saya kata, kita kena tolak perasuah. Yang kedua, hadirin sekalian, masih ingat tak bekas Perdana Menteri kita yang sudah dimasukkan ke penjara? Masih ingat tak bagaimana sebelum 2018 apabila kita utarakan isu, kita bangkitkan isu 1MDB, semua orang, ramai orang tak percaya. Kebanyakan orang tak percaya. Dia kata ini fitnah politik. Ini cuma fitnah yang dimain-mainkan oleh pembangkang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, selepas 2018, selepas pertukaran kerajaan, polis sudah bebas daripada cengkaman pemerintah. Polis pergi geledah rumah bekas Perdana Menteri kita. Masih ingat tak berapa beg dikeluarkan dari rumah dia? Tuan-tuan tak ingat? Saya ingat dengan jelas. 72 beg dikeluarkan daripada rumah dia. Antara 72 beg itu, 35 beg penuh dengan cash. Penuh dengan wang tunai. Ada berapa wang tunai dalam tu? Nilai wang tunai dalam 35 beg itu adalah 114 juta ringgit. 114 juta ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Tambah campur semua yang lain, 72 beg itu ada cash, ada beg tangan, ada jam tangan mahal. Semua nilai lebih kurang 1 bilion. Berapa bajet negeri Perak? Untuk seluruh negara, untuk seluruh negeri Perak, untuk semua rakyat negeri Perak untuk 1 tahun. Bajet negeri Perak adalah 1 bilion ringgit. Dan kita dapat geledah harta dengan wang tunai sebanyak 1 bilion ringgit daripada rumah mantan Perdana Menteri. Apabila itu berlaku, baru kita buka mata kita. Baru kita percaya bahawa apa yang dibangkitkan sebelum pilihan raya 2018 itu adalah benar. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan 1 bilion ringgit. Kita boleh tolong berapa banyak rakyat yang susah, keluarga yang susah. Tetapi 1 bilion ringgit itu hanya dipunyai oleh seorang pemimpin Barisan Nasional. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, saya nak kata, saya tak ada masalah dengan kawan-kawan dari UMNO, kawan-kawan dari PAS dan lain-lain. Memang tak ada masalah. Yang masalah kita sekarang adalah kita nak pilih siapa jadi kerajaan. Adakah kita masih nak pilih orang yang rasuah macam itu?
Yang ambil duit rakyat tu 1 bilion ringgit yang boleh membiayai semua rakyat negeri Perak untuk 1 tahun, dia 1 orang ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja itu. Masih ingat tak satu skandal LCS, kapal LCS. Dulu kita ada rasuah juga, tapi ini rasuah lagi hebat. Dulu kita rasuah skandal lah, skandal. Orang beli kapal terbang, kita beli kapal terbang. Kapal jet. Orang beli kapal jet terbang macam halang. Kita beli kapal jet, enjin sudah hilang. Enjin hilang, tak dapat terbang lah. Orang beli kapal selam, kita beli kapal selam. Orang punya kapal selam untuk serang. Kita punya kapal selam untuk tangkap kerang. Sebab tidak dapat menyelam. Itu dulu punya cerita. Kita punya rasuah, dia beli barang itu, tapi enjin hilang, ataupun dia tak dapat menyelam. Tidak berfungsi. Tapi benda itu ada. Kapal jet kita nampak, cuma tak ada enjin. Kapal selam kita nampak, cuma tak dapat menyelam. Tapi sekarang LCS, kita patut beli 6 kapal LCS untuk menjaga sempadan kita, hadirin sekalian. 6 LCS bernilai 9 bilion ringgit, 9,000 juta ringgit. Kita sudah bayar 6,000 juta ringgit. Kita sudah bayar 6 bilion ringgit. Tapi sampai hari ini, habuk pun tak ada. 1 kapal pun tak ada. Hadirin sekalian, itu sebabnya saya kata, rasuah hari ini adalah rasuah tahap dewa. Dulu rasuah ada lagi benda kita boleh nampak. Sekarang rasuah tahap dewa. Bayar duit, habuk pun tak ada. Itu sebabnya kita perlu tolak mereka. Bukan saja duit rakyat ini hanya digunakan untuk memperkayakan seorang dua pemimpin, tetapi dia akan menjejaskan prestasi negara kita. Macam LCS, kita bayar tak dapat kapal. Maksudnya kita menggadaikan keselamatan perairan negara kita. Bagaimana Navy kita boleh menjaga keselamatan kita kalau tak ada kapal itu? Kita sudah bayar tapi tak ada kapal. Saya bagi satu lagi contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Jalan kita pergi ke Tanjung Malim, jalan besar, sudah 2 tahun lampu jalan tak nyala. Yalah, orang tanya apa kena mengena dengan rasuah? Ada, saudara-saudari sekalian. Jalan itu saya sudah buat banyak kali aduan. Itu dibawa JKR. Sebab itu jalan persekutuan. Saya tanya kenapa belum buat lagi. Dia kata nak repair perlu 800,000, lebih kurang macam tu. Sekarang tak ada peruntukan. Kalau Najib punya rumah 1 bilion itu digunakan untuk memperbaiki lampu jalan, ia rasa kita boleh dapat tak? Kita dapat memperbaiki lampu jalan tak? Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya dapat. Itu sebabnya saya kata, kalau kita tak ada rasuah, prestasi perjalanan negara kita memang cemerlang. Tapi malangnya, kita sekarang ada rasuah, dan rasuah itu bukan duit sikit. Semua main bilion-bilion. Hari ini tak ada orang kata juta dah, semua bilion, ribu juta. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, poin kedua saya, pilihan raya kali ini kita kena tolak perasuah. Poin ketiga saya, pilihan raya kali ini kita kena pilih orang yang pandai menguruskan ekonomi. Kita sudah tengok, kita sudah saksikan dengan mata sendiri. Kerajaan sekarang, kerajaan yang baru lepas, dia tidak pandai jaga ekonomi. Kalau dia pandai jaga ekonomi, kita tak ada masalah ekonomi lah. Hari-hari saya datang, saya pergi ke ceramah. Sebelum ke ceramah, saya akan buka Google, saya buka internet, saya cek berapa nilai mata wang 1 USD dengan ringgit. Hadirin sekalian, hari ini 1 US dollar kita perlu beli dengan 4.75. Dulu tak lama dulu 4.2, 4.3. Sekarang 4.75. Hadirin sekalian, mungkin orang tanya apa kena mengena dengan kita? Apa kena mengena dengan peneroka feodal? Hadirin sekalian, jangan ingat kita tak beli beg tangan mahal, jam tangan mahal, kita tidak akan kita tidak ada apa-apa masalah walaupun nilai mata wang menyusut.
tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu. Tadi ada penceramah sudah pun bagi tahu. Kita banyak benda, banyak makanan kita import. Bagi contoh beras. Tahap sara diri baru 70%. Maksudnya 30% beras kita kena beli dari luar negara. Walaupun dulu dengan sekarang kita beli dengan harga yang sama, tapi sebab dia trade perdagangan antarabangsa, dia kena bayar dengan USD. Dulu harga yang sama, tetapi sekarang kita beli dengan harga yang sama. Sekarang sebab nilai mata wang kita menyusut, kita terpaksa bayar dengan lebih mahal. Itu beras. Sayur-sayuran kita kena import 48%. Daging kita kena import 70%. Hadirin sekalian, yang paling penting, kita import banyak ubat dari negara lain. Dengan nilai mata wang sekarang, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 bulan akan datang, kita akan menghadapi satu inflasi yang sangat-sangat serius. Dan itu adalah salah satu faktor kenapa mereka nak bubar parlimen dan adakan pilihan raya sekarang. Sebab dia tahu kalau dia buat tahun depan, 2-3 bulan lepas ini, ekonomi akan jatuh dia jatuh merudum. Dia bukan jatuh saja, jatuh merudum. Dan itu sebabnya mereka tak berani nak adakan pilihan raya selepas tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta hadirin sekalian, kita kena pilih dengan cerdik kali ini. Dan saya haraplah kita dapat tengok kita berpemimpin ada track record yang baik. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menjadi Menteri Kewangan terbaik di Asia. Dan terbukti kita boleh menguruskan ekonomi dengan baik. Tak ada rasuah, tak ada penyelewengan kuasa. Hadirin sekalian, saya rayu kepada semua, berilah satu peluang kepada kita Pakatan Harapan. Di sini kita bagi DUN, kita beri sokongan padu kepada saudara Syahid, Ustaz Syahid, orang anak tempatan, anak muda. Dia berasal dari bersaut 2, kahwin orang bersaut 4. So, anak tempatan, seorang agamawan, tuan-tuan dan puan-puan, haraplah boleh bagi sokongan kepada saudara Syahid, calon nombor 4 Pakatan Harapan. Dan saya juga nak menyuruh kepada tuan-tuan, merayu kepada tuan-tuan, beri satu peluang kepada calon parlimen juga, iaitu saya, Chang Likang. Saya nombor 3. Boleh tak kita beri sokongan padu kepada calon Pakatan Harapan? Boleh ke tidak? Hadirin sekalian, kalau semua tak ingat tak apa, cuma ingat pantun 2 kerat, pok amai-amai padi tepi jambatan. Jom ramai-ramai kita sokong Pakatan. Sekian, terima kasih. Tanah pusaka bertua, berbagai bangsa di dalamnya, hidup aman dan bersama, bersatu kerja untuk Malaysia. Sungguh gemilang negeriku yang
Halo. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Likang yang baru berucap tadi, calon Tanjung Malim, calon nombor 3. Kita sama-sama berberi undi beliau dalam pilihan raya yang ini. Boleh? Undi nombor 3 boleh? Seterusnya majlis kita menjemput saudara Zahir, Setiausaha Pengelola Pusat merangkap calon bakal YB Parlimen Wangsa Maju untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini dalam surah Al-Imran ayat 26 memberi kesan kepada diri saya. Mengingatkan diri saya bahawasanya Allah berkuasa untuk memberi kuasa kepada siapa yang dia hendak. Allah boleh mencabut kuasa daripada sesiapa yang dia hendak. Allah boleh memuliakan seseorang itu kepada sesiapa yang dia nak muliakan. Allah boleh menghina seseorang itu sesiapa yang dia kehendakinya. Sesungguhnya di tangan Allah lah segala kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, lagu yang kita baru dengar, di antara lirik dia semarak namamu oh Malaysia. Dengar pun sedap, kita ada yang boleh ikut lagu yang kita dengar tadi. Tapi semarakmu oh namamu Malaysia. Saya ingat pengalaman saya. Pertama kali saya buat umrah tahun 2003 di Mekah. Apabila kita pergi daripada hotel ke Masjidil Haram, kita nampak gerai-gerai dalam perjalanan. Kita keluar duit ringgit Malaysia. Kita beli barang, orang terima duit ringgit Malaysia. 2003. 2017 keadaan dah berbeza tuan-tuan dan puan-puan. 2017 pergi ke sana, bawa keluar duit ringgit, orang tak terima. Betul tak? Siapa yang pergi umrah sekarang ni bawa duit ringgit, orang tak nak. Dia suruh tukar pengguruk wang, tukar duit Saudi Riyal dan sebagainya. Duit ringgit dah tak laku. Itu keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Baik, 2018 yang lepas, 68,468 pengundi di Tanjung Malim. Sebilangan yang besar itu telah mencipta sejarah. Telah mencipta sejarah yang memungkinkan dan memenangkan saudara Chang Lee Kang untuk mewakili saudara-saudari. Sejarah telah dicipta semasa itu, tahniah dan syabas. Chang Lee Kang mendapat majoriti 5,358 undi. Satu jumlah yang besar, majoriti. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya ini yang akan datang, bilangan pengundi telah bertambah. Telah bertambah kepada 93,558. Bertambah lebih daripada 25,000 pengundi baru yang tak pernah terlibat dalam pilihan raya sebelum ini. Daripada 25,000 itu lebih tu tuan-tuan dan puan-puan, ramai juga pengundi-pengundi muda di antara umur 18 hingga 20 tahun. Dan juga pengundi-pengundi yang sebelum ini tak terlibat langsung dalam pilihan raya. Itu sebabnya saya kira siapa yang telah memenangkan saudara Chan Lee Kang pada 2018 mempunyai satu tanggungjawab yang lebih sikit kali ini untuk memastikan siapa yang telah undi Chan Lee Kang 2018 memastikan untuk mengundi yang baru-barunya 25,000 lebih ini untuk memberi sokongan kepada saudara Chan Lee Kang, ahli Parlimen Tanjung Malim. Boleh?
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak ringkaskan saja. Saya menghadiri satu program bersama-sama Chan Lee Kang. Saya turut hadir program Prihatin Peneroka dalam bulan September yang lepas di Trolak Utara. Beberapa perkara telah dilontarkan. Saya kira hari Isnin ini Saudara Chan Lee Kang akan buat kenyataan dan sebagainya, isu-isu. Kita tahu isu duit yang ditolak, diambil untuk penyelenggaraan jalan-jalan pertanian tidak dibelanjakan sepatutnya. Jalan-jalan masih rosak, jalan-jalan masih berlubang dan sebagainya. Kita tahu khairat kematian daripada 12,000 dengan turun ke 10,000, dengan nak turun ke 3,000. Kita tahu tu semua. Kita juga tahu bonus memanglah tak ada. Kita sebut tentang penyata tahunan. Kalau kita ada account bank, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat penyata tiap-tiap bulan. Kita tahu peneroka-peneroka anggota-anggota Felda ini penyata tahunan bukan setahun, lebih daripada setahun tak dapat lihat. Kita tahu juga perkara-perkara itu. Saudara Chan Lee Kang betul-betul faham keadaan ini, dan saya yakin dan percaya beliau boleh membawa suara saudara-saudari sekalian yang sedang menghadapi segala keperitan, contohnya kekurangan tenaga kerja. Itu secara keadaan yang kita jelas, kita faham juga. Tapi perlulah beri peluang kepada kami, kepada calon kita, Chan Lee Kang juga di Parlimen Tanjung Malim untuk membawa suara saudara-saudari sekalian. Beri peluang ya, supaya kita dapat memperjuangkan nasib masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, satu perkara lagi saya nak sebut. Negara kita ni negara yang kaya. Negara kita sungguh kaya. Kita pengeluar minyak dan juga pengeksport minyak. Kita ekspor maknanya kita keluar minyak, kita ada lebih minyak, kita ekspor. Negara kita pengekspor minyak, sedar tak sedar. Negara kita bila kita ekspor, kita jual minyak, maknanya kita ada pendapatan. Negara kita kaya. Kita adalah pengekspor kedua terbesar minyak kelapa sawit. Kita hasil daripada usaha-usaha saudara-saudara sekalian juga. Pengekspor kedua terbesar di dunia minyak masak kelapa sawit. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ekspor tu membawa erti kita jual, kita dapat pendapatan. Tapi dalam masa yang sama juga kita dengar bahawa negara kita berhutang, ya Allah ya Tuhanku. Ya. Berhutang begitu banyak sekali. Kita dengar sebelum ini yang disebut sebagai juta, bilion. Sekarang ni Menteri Keuangan kita yang mantan atau sekarang ni mengatakan bahawa negara kita berhutang 1.36 trilion, bukan bilion dah, trilion ringgit. Kalau kita bagikan 1.36 trilion ringgit, tuan-tuan, dia bagi dengan bilangan penduduk di Malaysia ni, lebih kurang setiap orang daripada kita di sini, setiap anak-anak kita di rumah, setiap cucu-cucu kita di rumah sedang berhutang melebihi RM41,000. Setiap orang rakyat Malaysia sedang berhutang. Masalah dia, kita berhutang, mereka berbelanja. Kita berhutang, mereka berjoli. Kita berhutang, mereka curi duit kita. Jadi saya kira dan saya percaya kita tidak boleh membenarkan keadaan ini berterusan, dan saya yakin dan percaya kita semua sedar perkara ini, dan kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar sekali pada 19 hari bulan nanti. Dengan hakikatnya kita ada di Tanjung Malim sahaja ya, ada 25,391 orang yang sebelum ini belum terlibat dalam pilihan raya, belum terlibat dalam memilih wakil rakyat, dan kita harus mengingatkan kepada mereka agar menjalankan satu tanggungjawab asas. Menjalankan satu tanggungjawab asas, kerana kalau tak terlibat dalam pilihan raya, kalau kita pilih yang salah, kesan dia bukan 1 tahun, kesan dia bukan 2 tahun, kesan dia bukan 3 tahun, tetapi kesan dia 5 tahun, saudara-saudara sekalian. Jadi, sebagai meringkaskan kepada ucapan saya pada malam ini,
saya harus harap merayu kepada saudara saya sekalian. Kita menawarkan calon-calon DUN. Kita menawarkan ahli parlimen Canglikan yang telah berkhidmat 5 tahun sebelum ini. Dengan cemerlang, kita harus ataupun saya merayu untuk memberi peluang sekali lagi untuk Canglikan terus mewakili saudara-saudari sekalian. Boleh atau tidak? Jadi dengan itu saya kira ringkas, saya harap kita dapat sama-sama mainkan peranan kita sebaik yang mungkin agar masa depan diri kita, masa depan keluarga kita, masa depan negara kita dapat terjamin. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Zahir Hassan dan yang merupakan setiausaha pengelola Parti Kehadiran Rakyat. Majlis dengan seterusnya menjemput Naib Presiden Keadilan merangkap calon Pakatan Harapan PRU 15 di Parlimen Setiawangsa, saudara Nik Nazmi, untuk mengucapkan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati saudara Changli Kang, seterusnya kepada saudara Zahir Hassan, kepada calon-calon keadilan dan Pakatan Harapan yang bertanding, dan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir pada program ceramah pada malam ini. Saya ingin menyampaikan salam daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau atas urusan last minute tidak dapat hadir pada program pada malam ini. Namun saudara-saudara, saya merasakan bahawa sangat penting ya untuk kita hadir, untuk kita dapat maklumat, dan seterusnya bila kita pulang kita dapat kongsikan maklumat yang kita peroleh ini ya dengan jiran-jiran, dengan ahli keluarga kita. Berbeza dengan dahulu, kalau dahulu maklumat itu sangat susah nak dapat. Saya dulu belajar di Kuala Kangsar, di Malay College. Waktu itu era reformasi. Kalau mungkin pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak ingat, zaman itu sumber maklumat yang kita ada. Kita ada surat khabar, kita ada kaset. Ya, siapa ingat kaset? Kita ada CD. Ya, dan dekat Kuala Kangsar tu ada satu kedai je yang boleh dapat maklumat. Dan saya merupakan antara budak yang ketika itu yang sangat rare yang minat tentang politik. Hari ini maklumat itu murah. Maklumat ini kita boleh dapat di mana-mana. Anak-anak muda pegang telefon, dia buka TikTok, dia buka Instagram, dia buka Twitter, buka Facebook. Bukan anak-anak muda saja, ya, pakcik-makcik, nenek semua pun pakai social media. Kita akan dapat tengok banyak pelbagai video, pelbagai maklumat pasal politik. Ada di hujung jari kita. Tapi kadang-kadang bila maklumat ni dah terlalu murah, terlalu mudah nak dapat, kita tak hargai dan kita tak rasa ia bermakna. Kita perlu gunakan maklumat ini untuk sampaikan maklumat ini kepada seluruh pengundi-pengundi supaya mereka membuat keputusan yang tepat. Baru-baru ini antara perkara yang menjadi viral, yang mendapat perhatian yang begitu meluas di kalangan orang ramai ialah video di mana Zahid Hamidi, ya, dia kata kalau Barisan Nasional tidak menang dalam pilihan raya kali ini, bukan aku seorang yang akan masuk ke penjara. Dia tunjuk kat Tok Mat, dia tunjuk kat Presiden MIC, dia tunjuk kat Presiden MCA,
dia terunjuk kat Hishamuddin. Jadi saudara-saudara, UMNO Barisan Nasional yang ada pada hari ini, mereka bukan kisah pasal rakyat biasa. Betul atau tidak? Mereka tak kisah pasal peneroka Felda, mereka tak kisah pasal orang di bawah. Yang mereka kisah ialah kerana mereka sudah terpalit dengan rasuah, maka mereka nak selamatkan diri mereka. Bila dia dah tengok bosku dah kena, maka sekarang semua takut kena ikut sekali masuk ke penjara. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya tidak ada permusuhan. Saya ada kawan-kawan orang UMNO, orang PAS, orang Bersatu, tak ada isu. Malah ayah saya, umur ayah saya sekarang 92 tahun. Hari ini pennamaan calon kali ini kali pertama ayah saya tak ikut saya pergi pennamaan calon. Saya bertanding kali pertama 2008 sama macam Likang, kami menang pilihan raya 2008. 2013, 2018, tiap-tiap kali ayah saya akan berarak dengan saya, dia akan tunggu bila keputusan keluar pada hari mengundi nanti. Tapi hari ini ya, umur dia dah lanjut, dia pun tidak ikut. Ayah saya, saudara-saudara, beliau sering menceritakan bagaimana UMNO zaman dahulu berbeza dengan UMNO pada hari ini. Beliau menceritakan bagaimana Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita. Beliau anak raja, tetapi kerana beliau berjuang, beliau masuk memimpin UMNO, beliau akhirnya habis segala hartanya tergadai kerana perjuangan. Hari ini saudara-saudara, kalau kita tengok, ada wakil-wakil rakyat UMNO ni, dulu tak ada 1 sen pun. Tapi bila dia jadi wakil rakyat, dia jadi kaya sekaya-kayanya. Betul atau tidak? Sebab politik itu dah jadi benda untuk cari makan. Bukan benda untuk berkhidmat, tetapi untuk cari makan. Untuk memperkayakan diri. Kita tahu tentang Allahyarham Tun Razak, yang seorang pemimpin yang sangat disegani, dan kita tahu bagaimana beliau dengan buah fikirannya telah mengasaskan Felda. Dan beliau bekerja cukup keras untuk membangunkan negara kita sampai dikenali sebagai bapa pembangunan. Sekarang kita tak tahu Muhyiddin ni bapa apa, Ismail Sabri pun bapa apa. Sebab sekejap sangat tak sempat nak beranak. Kan? Jadi saudara-saudara yang saya nak ceritakan di sini, UMNO dahulu dan UMNO hari ini berbeza. PAS juga sama. PAS, saudara-saudara, kalau dulu almarhum Tok Guru Nik Aziz, beliau dihormati oleh kawan dan lawan. Beliau dihormati oleh orang Islam dan bukan Islam. Orang jadi kagum, orang tengok betapa zuhud, betapa simpelnya seorang pemimpin, seorang menteri besar. Dikorbankan allowance dia, dikorbankan tidak duduk di rumah rasmi, hidup dengan cukup simpel, bekerja keras untuk membangunkan negeri Kelantan. Hari ini saudara-saudara, ketika mana orang Kelantan nak dapat air bersih pun susah. Dah jadi di TikTok tu ada video, dia cuba, dia ambil air pipe dekat Kelantan, lepas tu dia letak susu, jadi macam cappuccino. Orang nak dapat air ni, kalau kita bercakap pasal Islam ini, air ni perkara asas untuk membersihkan diri kita. Tapi air bersih tak dapat. Hutang bil elektrik air Kelantan Sdn Bhd 30 juta ringgit. Hutang bil elektrik mereka. Tapi pada masa yang sama, menteri besar, speaker, timbalan speaker, exco, kereta rasmi mereka apa? Mercedes. Mercedes.
Bukan Mercedes yang budak-budak main. Mercedes betul. 200-300 ribu satu kereta. Sedangkan kalau di Selangor ni 10 kali ganda lagi besar bajet dia berbanding Kelantan. Ada bekalan air, orang susah dapat air percuma, banyak faedah di sana. Menteri besar pun pakai Camry, Toyota Camry. Tapi di Kelantan, ketika mana rakyat susah, ya, antara negeri di mana rakyat paling miskin, paling tinggi masalah sosial, pemimpin mereka hidup dengan mewah. Kemana warisan, ya, ilmu yang diajar oleh almarhum Tok Guru kalau mereka boleh memerintah dalam keadaan macam itu? Jadi saudara-saudara, bagi saya, enough is enough. Kita jangan ditipu lagi oleh mereka yang cuba menggunakan hujah bangsa dan agama, sedangkan yang terseksa di bawah ini orang rakyat Malaysia yang biasa, tak kiralah orang Melayu baik, orang Cina baik, orang India baik, yang berada di atas pimpinan UMNO, Bersatu, MCA, MIC, mereka hidup senang lenang. Tapi supaya mereka kekal relevan, mereka buat kita kat bawah ni bergaduh. Yang saya minta, bagi kami peluang 5 tahun penuh. Dua-dualah, ya, sebab Perak pun kita dapat 2008, kita dapat 2018, kita dapat, tapi tak dapat bertahan kerajaan negeri. Kerajaan pusat kita ubah buat kali pertama dalam pilihan raya bersejarah. Waktu itu saya Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ketua Angkatan Muda Keadilan. Saudara Likang merupakan adun di negeri Perak, 2 penggal juga macam saya, dan beliau merupakan setiausaha Angkatan Muda Keadilan. Kami tidak minta bertanding di kerusi mudah atau kerusi senang. Sebaliknya, kami masuk bertanding, berbincang dengan saudara Rafizi, dia kata kalau kita nak menang Putrajaya, kamu sebagai pemimpin Angkatan Muda kena masuk dan langgar kubu-kubu barisan nasional. Saya bertanding di Setiawangsa, satu-satunya kerusi Kuala Lumpur yang UMNO tak pernah kalah. Likang bertanding di Tanjung Malim. Saya ingat di Perak ni ada berapa? 18 Felda. 10 Felda di Parlimen Tanjung Malim. Betul atau tidak? Lebih dari separuh. Tapi Alhamdulillah, ya, kerana waktu itu rakyat mahukan perubahan, rakyat bagi peluang kepada kami sebagai anak-anak muda yang mungkin tak berapa dikenali, tetapi kerana kita bersama-sama Pakatan Harapan dan kita menjanjikan sesuatu yang baru. Namun kerajaan Pakatan Harapan itu tidak kekal. Ada berlaku pengkhianatan. Negara dilanda COVID pula, dan akhirnya hari ini kita berdepan dengan PRU ke-15. Beza dia apa, saudara-saudara? Sekarang kita ada Akta Anti Lompat Parti. Kalau saya, Likang, saudara Zahir, bila menang di Wangsa Maju, sekiranya kami lompat parti, maka wajib diadakan pilihan raya kecil supaya rakyat yang tentukan dia nak pilih wakil rakyat atau dia pilih parti. Memang betul ada kadang-kadang orang itu, pribadi itu, body itu yang disayangi oleh pengundi. Tak apa, biar rakyat yang tentukan, sebab rakyat yang memilih mereka kali yang pertama. Tapi biasanya rakyat nak parti, ya. Kadang-kadang orang tak kenal pun wakil rakyat, dia tengok lambang, ya, jadi dia pilih parti. Maka saudara-saudara, dengan ada Akta Anti Lompat Parti, bila kita ada kerajaan, insya-Allah Pakatan Harapan, maka kerajaan ini ada ruang untuk 5 tahun kita mentadbir. 5 tahun ini kita ada beberapa janji, beberapa tawaran. Antara perkara yang paling penting bagi saya ialah soal kita nak menangani kos sara hidup. Sebab kita dah lalui satu tempoh di mana rakyat cukup menderita.
Hari ini nak dapat telur pun susah. Saya tak tahulah dekat Perak, tapi kalau kami di Kuala Lumpur tu nak dapat telur pun susah. Baru-baru ni nak dapat ayam pun susah. Bayangkan nak makan ikan pun dah mahal, ya? Nak makan daging pun dah mahal. Biasanya kita makan ayam dengan telur. Ayam pun dah mahal, sekarang telur pun dah mahal. Sardin dalam tin pun dah mahal, kan? Jadi tak ada apa lagi tinggal kalau semuanya jadi mahal. Benda ini boleh diatasi kalau kerajaan ada ketegasan. Dia duk selalu bercakap tentang jihad nak lawan orang tengah lah, jihad nak lawan inflasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kerajaan tidak tunjuk keazaman untuk betul-betul membantras tauke-tauke orang-orang tengah yang menguasai pasaran ini. Saudara-saudara, seterusnya apa lagi yang kita nak? Tadi disebut tentang rasuah. Rasuah di negara kita cukup serius. Kadang-kadang bila saya berbahas, saya tengok tentang belanjawan negara, masalah dia bukan sangat pasal belanjawan. Belanjawan tu cukup, tapi sampai ke bawahnya sikit. Saya yakin sekolah-sekolah di sini ada masalah, kan? Tapi di Kuala Lumpur itu pun nak baiki bumbung sekolah makan masa 4-5 tahun. Satu blok tak boleh digunakan sebab tak ada bajet. Dulu apa mereka buat? Bajet mereka buat projek solar untuk Rosmah. Dia cilok kat situ. Kita ada kes kapal LCS yang cukup terkenal. Saya dan Likang terlibat ketika kita membuat siasatan di Parlimen. Yang menyedihkan saudara-saudara, bila mereka buat begini, yang menjadi mangsanya ialah rakyat. Kita ada insiden 1 atau 2 tahun lepas, kapal negara China masuk ke dalam sempadan negara kita ketika mana kapal Petronas sedang berada di situ untuk melakukan kerja-kerja tinjauan. Bila kapal China masuk tu, biasanya kita bergantung kepada negara-negara lain. Jadi kita terpaksa panggil Amerika, kapal Amerika tengah dibaiki. Akhirnya kapal Australia datang untuk menenteramkan suasana dan memastikan kapal China ini keluar. Saudara-saudara, ini bukan kapal perang pun. Dia panggil kapal militer. Yang makna kapal-kapal bukan kapal askar China pun, tapi kapal militer mereka cukup mengganas, masuk. Kita terpaksa panggil Amerika, Amerika tengah repair kapal, kita panggil Australia. Australia datang, keadaan tenang sekejap. Tapi kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, sampai bila nak bergantung kepada orang lain? Kita dah pesan kapal. Bukan murah, kita belanja 9 bilion untuk kapal ni. Patut dah siap. Negara Mesir pesan. Sekejap je dah dapat. Kapal sama negara Mesir dapat. Indonesia pesan. Jenis awal daripada Belanda yang TLDM minta. Tetapi kementerian tidak mahu pada waktu itu. Indonesia pun dah dapat. Tapi Malaysia tak dapat-dapat. Saudara-saudara, saya tak tahu tentang saudara-saudara, tapi saya malu apabila negara kita, macam saudara Zahir kata, suatu ketika dulu kita boleh pergi ke luar negara, mata wang kita laku, orang bercakap tentang Malaysia, orang tengok kita, mereka cukup kagum. Hari ini kekaguman itu sudah tidak ada. Jadi saudara-saudara, saya minta tolong bagi peluang Pakatan Harapan 5 tahun yang cukup. Kita ada Akta Anti Lompat Parti. Di peringkat persekutuan, saudara Likang, calon-calon kita di DUN untuk Kerajaan Negeri Perak. Kita kali ini menjadikan Perak sebagai negeri barisan depan keadilan dan Pakatan Harapan. Sebab itu, kita meletakkan calon-calon yang terbaik bertanding di negeri Perak. Saya harap saudara-saudara bagi peluang kepada kami, tengok apa yang kita dapat lakukan dalam 5 tahun. Jika dalam 5 tahun ini kita, orang kata, menipu rakyat, kita khianat kepada amanah yang telah diberikan kepada kami, maka saudara-saudara, sampai tempoh dan masanya, undilah parti lain yang lebih meyakinkan dalam pilihan raya akan datang. Pencenkan saya, pencenkan Likang
dalam PRU ke-16. Kalau kami buat kerja dengan betul, sebab pilihan raya ini merupakan tempoh untuk seorang calon wakil rakyat itu menyambung kontrak atau ditamatkan kontrak oleh rakyat. Jika kami buat kerja dengan baik, sambunglah kontrak kami, saudara-saudara. Sebab itulah ini merupakan kuasa yang ada di tangan anda. Ini kuasa rakyat, kuasa undi tersebut. Gunakan sebaik mungkin, insya-Allah kita dapat lihat satu perubahan yang besar di negara kita. Dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ya, 19 hari bulan ini kita turun mengundi bagi sokongan pada Pakatan Harapan. Malam itu bila kita melepasi 112 kerusi, kita akan dapat panggilan daripada Istana Negara untuk keesokan harinya 20 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dengan sokongan tuan-tuan, insya-Allah itu kita dapat realisasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.